السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ورزقنا الصحة والعافية والسلامة والأمن والأمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. Ikhwan, akhwat, sidang halaqatul Quran yang dimuliai Allah dan dikelilingi oleh para malaikat serta diselubungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama dengan surah Yusuf, masih lagi di penghujungnya. InsyaAllah pada ayat yang ke-109 pada pagi ini kita akan mulai membacanya hingga akhir surah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dengan hidayatul Quran, hudan lil muttaqin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Waj'alna min ibadika al-muttaqin al-muhtadina bihadi kitabik birahmatika ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Alhamdulillah, 3 keratan ayat akhir bagi surah Yusuf alaihi salam, 109 sampai 111 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita, mendengar bacaan kita, mengetahui tadabbur kita akan ayat-ayatnya, serta menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Allah Ta'ala cerita kepada kita selepas dia suruh Nabi perakat ataupun isytihar kepada alam semua, kata hadhihi sabili ad'u ila Allah la ilaha ghairillah wa la ila nafsi ala basiratin, bukan ala gapada, ala ghumudin, ana wa man ittaba'ani lastu anni wahdi ad'ukum wa innama man ittaba'ani aidan yad'una ila Allah. Siapa nak jadi pengikut Nabi, nak duduk dalam ayat wa man ittaba'ani, hendaklah dia tu ad'u ila Allah, ya, wa subhanallah, dan maha suci Allah. Itulah sama-sama pun orang Islam kena banyak tasbih pada Allah, kerana tasbih merupakan satu-satunya hubungi hamba makhluk semuanya dengan Allah secara tasbih hubungannya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Nah, subhanallah alladhi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram. Pak sirah. Nah, Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang hubungnya hamba dengan Allah, hubungnya at-tasbih. Maka kita kena banyak tasbih. Sama ada berjaya, sama ada tak jaya, kena fasabbih. Tak jaya apa sabbih, berjaya apa sabbih. Ya. Tu. Oleh itu maka ikhwan, wa ma ana minal musyrikin, na'udzubillahi minasyirk, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah jaga malak umat Islam. Apabila dia marah, maka dia nak tolong apa orang dia marah. Nah, kalau dia tolong orang marah, makna kata tolong basing istidraj, bukan beri faedah tak tolong. Tolong yang pemua, yang menyebabkan dia qaduk takabbur, qaduk jauh daripada ajaran Allah. Kalau pertolongan Allah balas tu, maka itu kita tidak nak pertolongan lah tu. Pertolongan kepada Allah, Allah kita nak minta dekat dengan Allah. Ya. Sebab itu wa ma ana minal musyrikin. Inilah manhaj nabawi fi da'wati ila Allah. Nah, merupakan satu kepada kurikulum atau cara Nabi berdakwah kepada Allah. Ya, insyaallah Allah maufiqna li an namtathila hadhihi al-ayah ya Allah. Ya nakuna juz'an min hadhihi al-ayah
kita minta kepada Allah Ta'ala ya. Wa ma arsalna, lalu tu ya royak cerita Nabi dulu lah, supaya Nabi Muhammad tu geti kata sunnatullah lah segi pilih jadi Nabi tu pia gatik pese manonyo. Allah Ta'ala kata wa ma arsalna min qablika ya Muhammad, dan tiadalah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Ni muwasafatul rasul. Nah, malaikat orang-orang lelaki, orang perempuan tak ada di Nabi. Ya, paling-paling tinggi orang perempuan ni siddiqah, nyatu ya. Lebih pada tu tak ada orang perempuan. Nah, Maryam, nah ummuhu siddiqah. Maryam tu siddiqah. Ya Allah, kemuncak darajat bagi orang perempuan ialah siddiqah, sangat-sangat benar. Tu ada apa orang lelaki? Illa rijalan. Rijalan bukan illa zakaran, tak. Illa rijalan, war rijalu qalil, ar rijalu qawamun, ar rijal. Rijal Allah Ta'ala kata merupakan satu sifat kepada kelakian yang ada sifat burut, sifat kelakian tu ada. Ya Allah. Kecuali dia panggil apa dia, subhab burut. Subhab burut. Tu mana katanya puak-puak rasul, bukan subhab seteri. Ini sunnatullah lah tu ya. Kita jangan kecil hati, sebab subhab seteri itu adalah tua cuai samkan kepada subhab burut. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang lelaki perempuan, orang beriman lelaki, orang beriman perempuan, sebahagian adalah pembantu pada sebahagian. Tak sempurna al-mu'minun kalau tidak ada al-mu'minat. Al-mu'minat tak boleh jalan seorang dia, melainkan dia pergi sekali dengan mu'minin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Inilah sunnatullah umat Islam. Jangan kita mongkam kepada orang perempuan, bawalah dia sebagai satu juzuk daripada amal Islami, kerana ia adalah satu juzuk penting daripada amal Islami. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nampak bagaimana peranan Siti Khadijah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peranan Siti Aisyah, peranan Ummu Salamah, peranan banyak-banyak ummahatul mukminin tu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muayyadun bil wahyidah wal mu'jizat wal ayat, tapi tak terkaya daripada ummahatul mukminin yang duduk di belakang dia, duduk membantu dia dalam banyak-banyak hal dalam sejarah dan sirah nabawiyah. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Rijalan nuhi ilaihim. Ini khususi kepada puak nabi yang kami wahyu kepada mereka itu. Orang biasa tidak dapat wahyu. Ilham boleh. Ada pun wahyu tu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Min ahlil qura, daripada penduduk bandar. Al-qura ni wasatun baina gapa dia, al-badawi atul ahya dengan al-madinah al-kubra. Tak mesti Madinah kubra, tapi qaryah ni makna kata, istilah katanya orang hadari lah, bukan kata orang darat badui. Sebabnya orang yang duduk di bukit-bukit sekali dengan lembu, sekali dengan khubah, sekali dengan kambing ni, pada adanya orang tu kurang ada ilmu, dah kurang ada pengalaman banyak. Dia kena orang bandar. Sebab tu kita kena buat bandar, janganlah sekadar duduk menak dalam kampung tu. Kerana dakwah ni dia tantaliqu mina al-qura. Dakwah ni gerak daripada bandar pergi pada kampung, bukan daripada kampung mari bandar dak.
Nah, oleh itu maka min ahlil qura. Al-qura qaryatun ning dalam segi bahasa Arab merupakan satu kawasan orang ramai yang adanya beberapa sektor-sektor dalam masyarakat yang boleh membantu jadi satu masyarakat yang berkualiti apa ilah tu ya. Min ahlil qura, yang orang kampung dah tak lagi, kecuali orang kampung tu pergi ngaji bandar tak apa pula. Itulah tabiat sunnatullah dari segi memilih hamba-hamba dia menjadi rasul. Min ahlil qura, pak rasul lah tu belaka. Nah, bukan mari pada orang pendalaman masuk kampung yang dia tak erti apa pergi ke bandar, bukan. Nah, oleh itu maka marilah hai umat Islam kita pengkampung. Nabi Mekah tu qaryah, Madinah juga qaryah. Nah, ya pergi tempat-tempat, bukan pergi duduk di kawasan yang tak tahu gapo, Taif ke mana, kawasan-kawasan pendalaman ke, tak. Qaryah, beranak dalam qaryah, dan besar dalam qaryah, tengok keadaan orang-orang maju-maju dalam qaryah. Itu merupakan qaryah merupakan satu al-madrasatul a'la li hayatil insan. Nah, sekolah yang agak tinggi bagi hidup manusia bandar-bandar ni. Kerana banyak orang jenis, orang menega, orang gapa, mana orang cerdik pandai banyak keduk berada di kampung, di bandar-bandar. Sebab tu kalaulah kita duk bandar lari masuk kampung tu, makna terbalik. Dakwah kita disunsai. Kita kena tubik kampung, kena pergi bandar, bina Madinatus Salam supaya jadi satu qaryatun. Jangan kita duk kampung dalam bentuk yang jauh daripada ahli bandar. Nah, begitulah segala benda-benda kemajuan yang tak kampung. Nah, san baik. Nah, gapo baik semua badai-badai kerajaan ni, sektor kerajaan semua duduk di bandar belaka. Kerana itulah tempat pusat dalam pembinaan umat manusia dalam dunia Allah Ta'ala ni. Min ahlil qura afalam yasiru fil ardi. Aning suruh puak-puak musyrikin Mekah tu khususnya dan orang-orang lain umumnya, apakah mereka itu puak-puak yang tak faham Islam tu yasiru, tidak berjalan fil ardi ni, tak senak seksa ni penting, tapi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Pergi jalan tengok, maka mereka itu dapat tengok bagaimanakah akibah ataupun kesudahan orang-orang yang sebelum mereka itu tu, belah mana gatik kesudahan dia. Pergi dengar sejarah-sejarah kampung tu, dengar sejarah-sejarah bandar ni, supaya tengok utahon dapat. Lah ni alhamdulillah, kalau tak jalan pun ada dalam Google, ada dalam buku, ada dalam segala macam lah ni. Kita nak pergi Amerika tak kena pergi tak apa, baca dalam Google, baca boleh. Tapi kalau pergi sendiri sudah tentu dapat manfaat lebih banyak daripada sekadar baca. Nah, sekadar kita menyaksi dalam buku-buku, dalam apa dia klip-klip dan sebagainya, kita boleh faedah dah sekadar. Jadi artinya Islam ni mula daripada rihlatun wajibatun ibadiyatun, iaitu rihlatul haji. Itu rihlah mesti wajib dah tu. Liman istata'a ilaihi sabila tu wajib. Rihlah ni ayat Islam ni agama maju sungguh. Ada lah agama dah nak supaya agama Islam. Setiap orang wajib musafir untuk haji kalau dia kuasa. Kalau dia tak kuasa apa dah. Nah, tu. Itulah susunan sistem Islam supaya tak sewa ada arti orang tak biasa pergi kana, tak kena gapa. Jadi haji ni ratusan negeri. Nah, mungkin ribuan etnik. Satu negeri ada banyak etnik, banyak irqi, banyak gapa, itu dia tu catipan dia tu banyak pula dah. Maka alhamdulillah kita fardu haji ni pada besar. Boleh tengok orang Afrika belah mana, makan dia, minum dia, tabiat dia. Orang Inggeris belah mana, makan dia, minum dia, tabiat dia, nak bersaing dengan dia. Semua tu masuk dalam arti kata
yasiru fil ardi fayanduru. Tengok, jangan yasiru secara buta. Kemarin tak main. Kemarin ayat yang keberapa main? Ayat 105 tu, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Tu yang dibuta. Nah, lalu di atas benda-benda banyak, tengok langit tak erti, tengok bumi tak erti. Tu tak erti. Sebab itu maka hak ni hak lain pula dah. Hak ni dalil lagi pada kemarin. Bukan sekadar tengok bukit, tengok, tapi tengok masyarakat, tengok gerak-geri manusia. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Alladzina ni bukan sekadar bukit lah. Nah, supaya kita manusia tengok manusia sebagai utahan, sebagai satu pengajaran yang kita nak hidup dalam bumi ni. Sunnatullah dia tu tatakarrar min zamanin ila zamanin wa min makanin ila makan. Sunnatullah dia akan berulang kali. At-tarikh yu'idu nafsah. Nah, sejarah dia dah tulah ya. Orang zaman adalah mana, zaman kita tabiat tu tulah ya. Dipengaruhi oleh syaitan dan diselesai oleh ajaran Islam. Hak tulah. Nah, ba'dukum li ba'din aduwwun tu tak ada berti-berti hakikat hayatud dunia ialah ba'dukum li ba'din adu. Nah, sebahagian kamu adalah merupakan musuh pada sebahagian, tak ada berti-berti yakni Adam AS sampai akhir dunia ini. Kalau gitu kita tengok ajaran mana boleh ambil utahan. Nah, benda tu ada setiap masa, setiap waktu dah ada dalam Quran belaka. Munggilah ke negeri mana mendapati benar sadaqallahul azim dalam Quran. Orang kafir lah tu lah tabiat dia duduk negeri mana, Cina, Arab, Inggeris, England pun balah tu lah tabiat dia, tak ada berubah. Sebab semua tu adalah makhluk Allah, dan benarnya Allah Ta'ala cerita makhluk dia dalam Quran. Nah, sama ada cerita orang kafir, benarnya kita tengok perangai orang kafir lah tu. Cerita orang Islam, cerita hak orang mukmin, cerita hak orang munafik. Hidup-hidup gambar Quran ada pada manusia. Nah, cat-cat. Nah, orang panggil apa dia? Kun sana tiak Al-Quran dai bok lau tu man ket pen kho tek jing. Nah, duk dalam akan hak sungguh prakot tekan dalamชีวิต ของมนุษย์สังคมมนุษย์อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันมันต่างกันแค่เทคนิคเท่านั้นเองแค่วิธีการตัว sikit-sikit beza hak asal supaya supaya belaka. Sebab itu maka jalanlah dalam bumi ni pergi kana tak apa, pai Europe kadai, pai Amerika kadai, pai ASEAN kadai, paiที่ออสเตรเลียkadai, ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเราจะต้องดูว่าอาคิบัตุลลดีนมินกับลิฮิมนี่น้อยอะkatanya ชีวิตเรานี่สำคัญที่สุดอินนัมัลอามาลูบิลคาวาติม sesungguhnya amalan itu diambil kira daripada hujung sekali. Akibah bukan tekah duk jual tu tak, bukan tekah duk mula beranak tak, tekah mati tu, tekah berjaya, tekah suk sekali ciwik lah mana, hak tu penting. Aqibatul ladzina min qablihim, sama ada akibah orang baik, apalagi akibah orang jahat, terutama orang dusta pada Allah dan Rasul. Bagaimana kau suk sekali Allah. Kita baca Quran ni supaya kita baca Allah dah, ilmul awwalin wal akhirin, bagaimana masa Fir'aun, bagaimana masa Adam, bagaimana masa Samud, bagaimana masa Ad. Kita boleh tengok sosok reti dunia. Alimna ma hiya rabb al-alamin, terti selalu dah. Tapi cuba tak ngaji Quran tak reti. Pas tabiat Samud dengan tabiat apa Ad supa, tabiat puak Syuaib, puak Nabi Syuaib, ashabul aikah dengan apa dia at-tubba, semua tu supa belaka. Tabiat kelai-kelai kan, cuma orang panggil gambar surah tu ya tubik tak supa sikit-sikit. Memba'ithah surah semua tu min tabi'atin mutasyabihatin mutaqaribatin ya, supa ya. Nah, inilah kelebihan orang ngaji Quran, ilmul awwalin wal akhirin. Duklah Quran penuh-penuh, crop cukup untuk dia tu. Tapi kalau dia ada ilmu Quran, pasti dia jalan, pasti tengok pada Quran dia, oh sadaqallahul azim, sadaqallahul azim.
benar Allah, Masya Allah. Nah, supaya Tuhan ayat kalau kita faham Quran molek. Sebab Quran ini merupakan cerita dunia semua dan cerita akhirat juga pada umumnya ada banyak. Cukup untuk kita nak pergi ke akhirat, faham akhirat sekadar Quran ayat. Cukup untuk kita mati faham barzakh seperti Quran ayat. Cukup untuk duduk dalam dunia sementara. Nah, kalau kita faham Quran, pada dah. Allah Ta'ala ahkamul hakimin, bawa Quran sesuai dengan tuntutan manusia dalam rihlatul khulud rihlatul wujud wal khulud. Rihlah ada dan kekal rihlah kita. Rihlah manusia ni tak ciwit kaum manusia ni. Nah, orang panggil ciwit seksa manusia ni adalah kekal sampai bila-bila. Bagi nak kekal ni bukan mudah. Berhajat kepada tamrah, berhajat kepada peraturan yang benar, yang betul, yang sungguh-sungguh memadai. Kalau tak baca Quran semua, tak boleh jadi manusia yang baik dan sempurna. Tak boleh jadi. Quran sahaja yang mendatangkan mafahimul hayah as-sahihah. Nah, faham hidup yang sebenar Quran sekarang. Tak ada ayat sungguh. Keduk jadi bagi tak betul banyak kan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Patu ayat lahna. Ayat kemajuan gigi Mesir tengok, para mihak Firaun tengok, gitu tengok. Suk sekalinya wala darul akhirati khairun lilladzina taqaw. Dan sesungguhnya negeri akhirat, balasan akhirat 99% daripada rahmat Allah, khairun lebih baik, adalah lebih baik lilladzina taqaw, bagi orang yang takut pada Allah. Bagi orang yang tak takut, ad-dunya khairul lahu minal akhirah. Ad-dunya sijnul mu'min jannatul kuffar, dia panggil dunia. Hadis sahih, dunia adalah syurga bagi orang kafir. Orang kafir mung dalam dunia ni syurga dah bagi mung. Akhirat esok mungkin masuk neraka. Na'udzubillah ya kafir, ingat malah inilah ajaran Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Nah, Nabi mung royak kata ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. La ilaha illallah. Sebab itu wala darul akhirati khairul lilladzina ittaqaw. Tapi semua tu afala ta'qilun. Allah, mengapa kamu wahai manusia tidak mahu memikir? Fikir kau sikit, aku akal kamu untuk mikir. Afala ta'qiluna bi'aqlika salim. Apa mu tak berfikir dengan akal kamu yang sejahtera? Weh, apa aku ke akal kepadamu, apa mu tak mikir? Mikir umat Islam. Ambil Quran, baca, pas mikir. Jangan nak mikir bahasa yang tak ada Quran. Mikir kena atas dasar Quran. Nah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jangan nak mikir loi-loi secara syaitan. Mikir tak ada pentan dalam mikir. Ya kena ambil Quran, mari mikir, fikir sungguh-sungguh. Atas Quran kamu berfikir. Jangan atas hawa nafsu kamu berfikir. Hak tu gak syaitan lagi tahu mengelamung ngigat atau gapo. Mikir yang tidak ada Quran sebagai asasul at-tafakkur. Asasul tafakkur Allah. Asasul tafakkur ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkarun fi khalqis samawati, bina atas zikrillah. Ulul albab alladzina yadhkuruna Allah dulu. Nah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dirinya, nah, aduknya, tidurnya ingat pada Allah sama. Lepas tu wa yatafakkarun. Bukan yatafakkarun yang secara tidak ingat pada Allah, itu adalah yatafakkarun yang tidak betul. Bukan cara tafakkur yang benar. Hadza tafakkur la ya'ti bi khair.
at-tafakkur alladhi yanbani ala zikrillah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itulah tafakkur yang benar-benar mendatangkan makna kepada hidup manusia. Ya, oleh itu afala ta'qilun, ta'qilun hak tadilah ya, tak belakang suk dah, afala ta'qilun, suruh pakak tengok molek, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim wala darul akhiratu khairul lil ladzina taqaw, barulah afala ta'qilun. Ala asas zalik, mun tak fikir ke? Allah Ta'ala wayak dulu bahar-bahar mikir tu. Nah, Allah Ta'ala wa'i Quran untuk kamu mikir atas dasar Quran atau ayat tu. Sebab itulah faham Quran tu berlainan jenis berdasar pada gagahnya mikir seseorang tu. Dapat taufiknya seseorang dalam segi mikir terhadap isi Quran tu, maka orang ulama besar ya faham Quran banyak sikit pada orang ulama lalu. Orang ulama faham Quran banyak sikit pada orang awam. Dalam Islam tak ada orang jahil, ada dua puak ya, orang alim dengan orang awam. Orang jahil tak ada dalam Islam. Orang jahil ni orang kafir. Nah, orang jahil tak ada. Orang awam atau orang alim, dua tu ya. Awam ni mana tahu bapa pun dia. Dia panggil awam. Nah, orang jahil, orang alim iaitu orang yang tahu secara mendalam belajarnya ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali hari ini satu ning pula dah, satu ayat belakang-belakang surah Yusuf ni dia kuat sikit wari bahar-bahar untuk kita dapat renung, menjadikan satu mau'izatun hudan rahmatan lil hayati at-tayyibati insyaallah taala. Sekadar itulah hari ini, wallahu taala a'lam. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد والشكر يا الله.